Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma dhakkirni ma unsitu minal Qur'anil Karim wa ma nasitu minal ahaditsin nabawiyyah wa 'allimni ma jahiltu minhuma ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'd. Tuan Imam, Tuan Pengurusi, ahli-ahli jawatan kuasa, tuan-tuan, puan-puan, sidang jemaah yang dikasihi sekalian. Jadi alhamdulillah, syukur yang tidak terhingganya kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah kurnia yang terlalu banyak, nikmat-nikmat yang terlalu banyak yang dianugerahkan kepada kita. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti mereka sehinggalah ke hari kiamat. Tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini insya-Allah kita akan sambung semula pengajian kita memperkatakan tentang ilmu-ilmu hukum hakam yang kita baca daripada kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain. Mudah-mudahan apa yang kita dapat ini menjadi panduan dan amalan kita sepanjang menempuh kehidupan beragama ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muka surat kita ni 20 tak? 20 terakhir mana Cikgu Nazri kita? Catatan saya ni, ha? Sembilan dari atas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan kelimanya ke? Tak. Dan kelimanya dan tiada batal ke? Situ. Atas lagi. Maka keluar. Dan dikendaki dengan mahram, ya. Okey. Tuan-tuan jumpa dah? Dan bainal qausaini min the bracket. Dikendaki dengan mahram. Dulu kita panggil muhrim. Muhrim dengan mahram ni sama je sebenarnya dalam bahasa Melayu kalau kita merujuk kamus Dewan Bahasa. Tetapi orang sekarang ni dia kembalikan makna tu kepada makna asal bahasa Arab, maka dia kata muhrim ialah daripada ahrama yuhrimu ihraman muhrimun. Muhrimun orang yang berihram. Mahram artinya orang yang diharamkan. Jadi sebenarnya boleh belaka muhrim ataupun mahram. Bagi saya kalau sudah perkara itu sudah diterima dengan baik, sudah establish dalam bahasa Melayu, buat apa lagi kita nak kembalikan dia ke mana asal dalam bahasa Arab? Tapi tak apalah, kita baca mahram. Apa dia? Mahram tu mereka yang haram nikahnya dengan nasabnya atau menyusu atau dengan berambil-ambilan seperti menantu dan mentua. Baik. Rasa-rasanya kita dah sebut tak tentang mahram ni. Mahram itu ada 3. Awak. Ingat. Itu yang penting menulis tu. Ikat. Apa itu mahram mu'abbad dan mahram mu'aqqad? Ya. Mu'abbad artinya yang kekal abadi. Mak kita kekal abadi secara nasab. Yang nasab ni kekal abadi, artinya sampai ke hari kiamat lah, sampai ke akhirnya. Baik. Yang berambil-ambilan ni persemendaan, dia kata seperti menantu dan mentua, ini juga abadi. Sekali kita berkahwin dengan anak dia dan berlaku dukhul, maka dia tetap ibu mertua walaupun kita sudah bercerai, isteri kita sudah meninggal. Dia tetap. Ini mu'abbad. Anak kira-kira anak dengan akad sekali, ibu. Kalau kita kahwin dengan ibu, kita kena dukhul dulu, kena berlaku dukhul dulu baru berlaku tahrim itu. Ya. Kalau anak dia kahwin saja, akad saja. Akad dia terus haram dengan ibu dia. Bagus apa ni,
Banding tanya tu. Tuan-tuan jelas? Kalau kita kahwin dengan anak dia, kahwin saja, akad saja, haram terus dengan ibu. Sampai bila-bila. Ya? Kalau kita kahwin dengan ibu, kena berlaku dukhul dulu. Dukhul ni tuan-tuan faham ya? Berlaku persetubuhan dahulu. Baru haram dengan anak dia. Dan haram anak tiri ini adalah haram mu'abbad. Kekal. Kekal. Kemudian sebab yang ketiga, iaitu dalam kitab ni sebab yang kedua, radha'ah, penyusuan. Penyusuan ini ada syarat-syarat dia. Mungkin kita dah sentuh dah dulu, kita mungkin tak ulang malam ini pasal nak menyematkan banyak lagi yang kita nak baca ni. Jadi juga mu'abbad. Sekali dia menjadi anak susu kita, maka dia terus akan menjadi anak susu kita. Maka haramlah kita dengan dia, haramlah kita dengan anak-anak dia. Bawalah ke bawah. Dengan mak dia tak? Bawa ke atas, mak dia, nenek dia ada tak? Bawa ke tepi, mak-mak saudara dia, tak? Dia je. Dia dan bawa ke bawah. Cucu-cucik dia. Baik. Itu dengan penyusuan. Jadi mahram ni boleh jadi 3 lah. Adik-beradik dia tak kena mengena dengan kita. Dia seorang saja. Kalau dengan kita, dia dengan kita pula. Tadi kita dengan dia. Dia dengan kita, kita bawa lah ke atas. Artinya ayah kita adalah datuk dia, datuk susu. Moyang kita adalah datuk kita adalah moyang dia. Okey. Bawa ke bawah. Bawa ke bawah. Anak kita, adik-beradik dia. Cucu kita, anak saudara dia. Bawalah ke bawah. Okey. Dia dengan kita bawa ke atas, bawa ke bawah. Walaupun daripada isteri yang lain. Kita ada 2 isteri. Maka anak kita daripada isteri yang lain itu juga adik-beradik tiri dia. Adik-beradik tiri susuan. Baik. Adapun bawa ke tepi, tak ada. Tak berkenaan. Maksudnya pak saudara kita. Pak saudara kita, adik-beradik kita, tak berkenaan dengan dia. Tak mahram. Jadinya kita dengan dia bawah sahaja. Dia dengan kita ke atas dan ke bawah. Maksudnya ke tepi adik-beradik kita tak jadi. Tak jadi bapa saudara susu dia. Kalau nak panggil bapa saudara susu pun hanya pada istilah bahasa sahaja, tidak pada syarak. Artinya dia orang ni kalau tu boleh kahwin lah. Tuan-tuan jelaslah mengenai nasab mahram ni ada 3, sama ada nasab dengan darah keturunan, yang keduanya dengan susuan, dan yang ketiganya dengan mengambil ini persemendaan. Maksudnya kahwin mengahwin. Baik. Artinya kalau kita bersentuhan dengan mereka tidak berlapik kulit ke kulit, maka tidak batal air sembahyang kita. Rupa kita nak sebut bab kita ni, kitab kita ni, apa dia? Bab membatalkan air sembahyang tak? Membatalkan wudu. Dan kelimanya, ya. Tak apa jejak lagi. Yang mana? Ya. Kalau dia dengan kita, atas bawah. Dengan dia, kita dengan dia. Anak dengan ibu susu. Dengan bini kita tu. Bawa ke atas juga. Bawa ke atas juga.
dan bawa ke bawah juga. Kita sepasang lah maksudnya. Ya. Nampak dah. Nampak dah gini. Kalau saya nak tulis sini pun nak lukis macam mana tak tahu. Gini. Ambil dua keadaan. Kita ambil dia dulu. Anak susu kita. Okay. Kita dengan dia. Okay. Bawa ke bawah sahaja. Artinya anak dia cucu kita. Anak cucu cicit kita. Bawalah ke bawah. Itu sahaja. Mak dia bukan mahramnya kita, tak ada kena-mengena. Dan nenek dia bawalah ke atas, tak ada kena-mengena. Lepas itu bawa ke tepi pula. Maksud ke tepi ialah adik-beradik. Adik-beradik dia. Adik-beradik dia. Adik-beradik dia semuanya bukan mahramnya kita. Baik. Bawah sahaja. Adalah tak? Ambil ayat tu mudah faham. Lepas itu kita pula. Keadaan yang kedua. Kita pula. Dia dengan kita. Tadi kita dengan dia. Bawah saja. Sekarang dia dengan kita. Bawa ke atas. Ayah kita, datuk kita, semuanya mahram dia. Bawa ke bawah. Anak kita, cucu kita, cicit, bawalah ke bawah. Mahram dia. Mahram. Mu'abbad. Ke tepi tak bawa. Maksudnya adik-beradik kita. Abang kita, adik lelaki kita bukan mahram dia. Sepupu kita memanglah. Pak saudara kita pun tidak. Boleh kahwin dengan dia. Tuan-tuan je lah. Kita dengan dia. Dia dengan kita dengan dia. Dia dengan kita ke atas dan ke bawah. Kita dengan dia ke bawah sahaja. Okey, jelas tak? Boleh. Ini itu dari segi mahram muaqqat. Siapa yang tak sempat hadir dulu keluar terakhir kita ialah mahram. Kita tak boleh kahwin dengan dia buat sementara kerana ada sebab-sebab. Ada sebab-sebab ikatan dia. Pertama, dia isteri orang. Haram kita kahwin dengan dia mahram. Tapi batal tak sembahyang? Batal. Isteri orang. Kemudian orang kafir. Dia tak boleh kahwin dengan dia. Mahram juga. Batal tak sembahyang. Ya? Jadi itu dipanggil muaqqat. Termasuk jugalah perempuan-perempuan yang dalam iddah dia. Iddah raj'i lah. Talak raj'i. Baik. Kemudian ada haram mu'abbad yang batal sembahyang. Seperti isteri Nabi. Mahram. Isteri Nabi ni statusnya seperti ibu. Ummahatul Mukminin. Betul kita sebut Ummul Mukminin tak? Ibu orang-orang yang beriman. Status dia seperti ibu kita. Kita tak boleh kita berkahwin dengan dia. Dan hak-hak dia itu tinggi, besar pada kita. Tapi batal sembahyang. Lepas itu ibu kepada orang perempuan yang diwati ataupun disetubuhi secara syubhah. Tukar, ingat ke isteri. Dan sebagainya ada itu panjanglah, tak apa. Yang pentingnya ada yang apa? Mu'abbad tapi batal. Ya? Perempuan kafir. Yang kafir. Haram mu'abbad tak? Kekal. Kalau dia, dan boleh juga haram muaqqat kalau dia masuk Islam. Dan kelimanya, faraj anak Adam, iaitu kubulnya
dan jika yang sudah dikerak sekalipun. Ambil 6. 6, cuba tengok sebelah tu. Qauluhu, katanya. Maksudnya qauluhu tu, qaulun tu bahasa Arab. Qauluhu, hu tu dhamir. Katanya, maksud kata pengarang faraj anak Adam, iaitu kubulnya. Tu apa dia? Qauluhu, menyentuh faraj anak Adam atau menyentuh tempat yang dipotongnya, iaitu kubul. Kubul ini kemaluan hadapan. Dan dubur. Dan dubur ni kemaluan belakang. Kemaluan belakang. Lubang keluar najis di belakang. Jika yang sudah dikerak sekalipun, sekira-kira dinamakan faraj, melainkan barang yang dikerakkan pada khitan. Yang pada khitan, kepala kulit kuluk itu. Kali ini kita terpaksa bercakap eksplisit sikit. Tak apa tak? Walaupun ada yang bau humor ke dan sebagainya, kalau tak sebut begini nanti kita bimbang salah faham. Main kepala helmet je, main mikrofon ke, kepala mikrofon ke dan sebagainya, ada yang tak faham, nanti susah, payah. Jadi kita terpaksa menggunakan perkataan yang betul-betul eksplisit, jelas. Cuma kita barangkali tak tunjuk contoh lah barangkalinya dan sebagainya. Harap tuan-tuan dan puan-puan tak anggap tidak menjadi masalah, tidak menjadi masalah kerana ilmu. Baik. Dia kata apa? Walaupun dikerak, sekira-kira dinamakan faraj. Maksudnya kalau masih dinamakan kemaluan, walaupun sudah terpotong kemaluan itu, maka batal kita sentuh. Batal kita sentuh. Tinggal tunggu. Ada katanya, dia kahwin dua, dia tak beritahu pada isteri dia mengamuk, dia potong waktu tengah tidur. Yang terpotong itu, maka walaupun dah terpotong, selagi dinamakan faraj. Dia kata, melainkan barang yang dikerakkan pada khitan. Masuk khitan ialah tempat yang disunat, hak ke yang dibuang waktu kita bersunat. Maka kulit itu tak, kalau kita sentuh. Tuan-tuan ada simpan. Biasa Pak Mudin, Tok Mudin dia bagi simpan. Ambil buat kenangan. Simpan bola pasir, molek-molek. Kalau ambil, pegang hak tu, tak apa, tak batal. Tak batal. Batal. Walaupun dah kering. Selama nama, apa tu orang panggil tu? Batal. Alif ha ni maksud intaha, habis. Yang nak ditambah. Muallifuh maksudnya pengarangnya. Tu. Bawah tu. Alif ha maksud intaha, habis. Yang nak ditambah, muallifuh pengarangnya, sign. Baik. Kalau tak dinamakan alat kelamin itu, sudah tak dinamakan faraj, ataupun kalau yang lelakinya dipanggilkan zakar, maka tak mengapa. Contoh, ambil tumbuk, bakar bagi hangus, tumbuk jadi arang, sentuh, tak kira lah tu. Maka sentuh arang tu, abunya, tak apa. Orang tak panggil dah benda tu tak? Tak panggil dah, jadi tak apa. Baik. Selagi dinamakan hak tu, bila kita tanya apa tu, orang kata baik. Ya, sila. Dengan tapak tangan. Dengan tapak tangan. Nanti dia akan sebut di sini, insya-Allah. Dengan tapak tangan dan jari lah maksudnya. Dia panggil batin. Bi batnil kaf. Bi batnil kaf artinya ni. Bahagian hadapan. Dia akan sebut di sini insya-Allah. Jadi kita baca. Baik.
dengan tapak tangannya. Inilah tapak tangan ya. Okey. Untuk tentukan tapak ni, tuan-tuan cuba tangkuk. 2. Jadi yang kena bertangkuk itu saja. Ini tapak Baik. Dia yang bertangkuk saja. Maka tepi tidak dikira. Celah-celah tengah-tengah tidak dikira. Dia tapak saja. Bila kita rapatkan, bila rapatkan, cuba tuan-tuan rapat cuba tengok. Lepas tu tangkuk. Biasanya yang bertangkuk itulah yang dia panggil tapak. Maka tepi ni kita tak panggil tapak. Dia panggil batnul kaf. Ini zahrul kaf, bahagian atas. Dia akan sebut di sini, akan huraikan, akan jelaskan. Baik. Maka faraj pada lelaki sekaliannya zakarnya. Ya. Sekaliannya zakarnya. Maksudnya apa? Maksudnya kita sebut batang. Ya. Tiada tempat yang tumbuh bulu. Tumbuh bulu ni maksudnya ari-ari. Tundun dia. Ya, tempat tumbuh bulu tu. Bulu ari-ari. Pubic hair dia tidak termasuk. Ya. Dan perempuan, mana hak perempuan pula? 2 bibirnya. Ini kalau dalam istilah anatomi dia, biologinya labia majora dia. 2 bibir dia. Yang bertangkup. Dan daging yang tumbuh di atas faraj. Ini kelentiknya. Klitoris bahasa Inggerisnya. Baik. Atas qaul yang mu'tamad pada Syekh Ramli yang mu'tamad, yang ditarjihkan oleh Syekh Ramli. Ya. Itu yang dikatakan zakar dan farj. Baik. Tiada tempat yang tumbuh bulunya, sama ada faraj dirinya. Ini bagi yang perempuan ya, bukan tundun. Atau orang lain, sama ada lelaki atau perempuan. Sama ada sendiri punya alat kelamin ataupun orang lain punya. Kecil atau besar, tidak kira. Hatta bayi. Yang hidup atau yang mati. Hidup atau mati juga tak diambil kira. Artinya asalkan benda itu adalah alat kelamin, alat jantina, lelaki atau perempuan, kecil atau besar, hidup atau mati, masih ada sihat, sejahtera ataupun sudah dipotong. Kalau dia panggil masih dirujuk perkara itu, yang dipotong masih dirujuk perkara itu sebagai alat jantina, maka batal air sembahyang dia. Batal Dan menyentuh halaqah dubur. Halaqah ni bulatan. Halaqah tu bahasa Arab. Yang dikatakan menyentuh dubur itu, kemaluan belakang. Dubur ialah halaqah. Halaqah bulatan. Tempat keluar tu lah betul-betul. Bukan hak tepi-tepi dia, bukan tepi pipi punggung tu. Kalau punggung saja apatah lagi. Ini kena jelas dia punya tu. Birai dia tu ya. Halaqah dubur anak Adam. Dan sebut molek-molek lah. Ada yang sebut kubur. Kubur dan dubur dia kata. Kublun tu. Qabla artinya sebelum maksudnya hadapan. Sebelum hak belakang, depan. Kemaluan hadapan dia. Qubul Baik. Dan dikehendaki, ini dia tuan-tuan dan puan-puan, dia nak syarah ciri-ciri ataupun sifat-sifat yang dikatakan tapak tangan tadi. Dan dikehendaki dengan tapak, iaitu tapak tangan dengan segala perut anak jari. Tapak
dan perut anak jari. Perut. Kalau ke sini, dia tepi dah, bukan perut. Perut ialah dia bahagian hadapan sahaja. Ya. Dan tiada batal wuduk menyentuh dengan tepi tapak tangan. Tepi tapak tangan. Ni tepi. Bahagian ni. Ya. Dan segala kepala anak jari. Kepala. Cuba tengok kepala anak jari. Warna tapak tangan tak? Warna tapak tangan tapi dia tidak masuk. Yang dikatakan batnul kaf tadi, kalau kita sentuh hujung itu tak apa. Ya. Dan tiada batal wuduk menyentuh dengan tepi tapak tangan dan segala kepala anak jari dan barang yang antara sekaliannya. Barang yang antara sekaliannya maksudnya dia celah-celah jari ni. Sekaliannya sekalian jari. Celah-celah jari ini cuba tengok tuan-tuan. Ni. Ya. Kemudian daripada hantar yang sedikit. Kalau kepit. Kepit perlahan lah maksudnya. Saya nak tunjuk. Tak payah tunjuk lah. Nak nampak isyarat. Orang kata isyarat tu pula. Tuan-tuan cuba buat sendiri lah. Jadi tak batal. Kemudian daripada hantar yang sedikit. Maksudnya apa? Kita letak je. Celah je. Tak kepit. Kalau kita kepit nanti pom. Tak kena. Bahagian ni nanti ni. Kalau kita kuat. Kalau letak saja. Letak saja. Tak rapat tapi jangan rapat sangat. Jadinya dia kata tidak batal lagi. Baik, satu soalan, selingan. Kalau dia buat begini, pegang begini. Nak, gini. Dengan belakang, bukan dengan tapak, dengan belakang. Dia buang air kecil, dia buang, dia buat gini. Batal tak? Apa ni? Bijak benda. Kita saja nak uji je. Tapi biasanya kadang orang fokus sangat pada yang kita sebut ni. Dia lupa dah hak dia buang air kecil tu. Dah kalau pegang lah macam mana pun, dengan plastik ke dengan sarung tangan ke dan sebagainya, dia buang air kecil dah. Dia kencing dah. Maka batal lah air sembahyang dia. Tapi bukan batal dengan pegang tu tadi. Tapi barang-barang kali lepas-lepas kita sebut ni baru-baru lah. Tapi kalau kita tiba-tiba je nak tanya sikit, harus kita kata tak batal. Pasal kita terlupa. Ya? Buang air kecil tu. Baik. Habis. Faslun fi mujibil ghusli ataupun fi mujibil ghasli. Boleh belaka kita baca ghusli ataupun ghasli. Ada tuan-tuan nak tanya sebelum tu? Bismillah. Apalah, hari ini kita akan bawa ke sesi yang akan datang lah. Pasal mungkin Ustaz Din gaduh nak pergi. Ada program. Ada apa nak tanya, kita bincang.